Hai murid-murid, selamat sejahtera semua. Dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 1 kali ini, kita akan masuk di dalam tajuk yang baru dalam tema 3, pentingkan kebersihan dan kesehatan. Unit 9, kita cergas dan tajuknya ialah Mari Berehat. Objektif pembelajaran kita pada kali ini, pada akhir pembelajaran ini nanti, murid dapat menyatakan isi tersirat berdasarkan bahan dengan betul. Bagi kriteria kejayaan, murid dapat melengkapkan sekurang-kurangnya 2 isi tersirat dengan betul berdasarkan gambar. Tahukah murid-murid apakah itu isi tersirat? Isi tersirat bermaksud sesuatu makna ayat yang disampaikan dengan tidak terus terang. Sesuatu makna yang tidak disampaikan dengan terus terang. Bermakna di dalam ayat yang akan kita baca, kita akan coba cari apakah yang coba disampaikan. Oleh itu, untuk meneruskan pembelajaran kita pada kali ini, sila buka buku teks Anda pada muka surat 52. Sila buka buku teks Anda muka surat 52. Di dalam muka surat ini, kita akan coba mengisi jadwal berdasarkan bahan yang disediakan di atas ini. Kita akan mengisi isi tersirat. Baiklah, kalau murid-murid sudah membuka buku teks, kita dapat perhatikan di dalam muka surat ini ada 4 gambar yang disediakan. Namun sebelum itu, mari kita baca apakah tajuk dan juga maklumat yang terdapat di dalam muka surat ini. Jadi tajuknya yang sudah cikgu perkenalkan tadi ialah Mari Berehat. Apakah maksud berehat? Berehat bermaksud kita berhenti daripada membuat sebarang aktiviti berat. Contohnya seperti belajar, seperti kita menulis, membaca, pelajaran. Itu adalah maksudnya kita berehat. Kita berehat, kita berhenti sementara daripada melakukan aktiviti-aktiviti yang berat. Jadi sewaktu berehat ini kita punya masa luang. Itu yang dinamakan sebagai masa lapang. Masa lapang. Dan dalam muka surat ini dikatakan, mari kita baca bersama ayat ini, banyak aktiviti boleh kita lakukan semasa berehat. Sekali lagi kita baca, banyak aktiviti boleh kita lakukan semasa berehat. Jadi bermaksud walaupun kita berehat, kita berhenti melakukan perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang berat, kita juga boleh melakukan banyak aktiviti. Mari kita lihat di dalam gambar ini apakah aktiviti-aktiviti yang dilakukan. Mari kita lihat gambar yang pertama. Mari kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Maisara membina objek. Sekali lagi kita baca. Maisara membina objek. Jadi antara aktiviti yang boleh kita lakukan semasa berehat adalah membina objek. Membina objek. Aktiviti yang kita lakukan ini adalah sesuatu aktiviti yang menyeronokkan, sesuatu aktiviti yang boleh membuat kita lebih rasa rileks, dan juga ada aktiviti yang boleh membuatkan kita menambah ilmu secara tidak langsung. Baik, untuk gambar yang kedua, mari kita baca ayat ini. 1, 2, 3. Kavita mewarnakan lukisan. Sekali lagi, Kavita mewarnakan lukisan.
Jadi kita dapat lihat di sini Kavita menggunakan masa rehatnya untuk mewarnakan lukisan. Jadi murid-murid juga boleh menggunakan aktiviti ini sekiranya murid-murid sedang berehat. Gambar yang ketiga, mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Rizal membaca majalah. Sekali lagi, Rizal membaca majalah. Jadi kita dapat lihat dalam gambar ini, Rizal sedang duduk dan membaca majalah. Murid-murid juga boleh mencontohi aktiviti ini sekiranya murid-murid sedang berehat dan mengisi masa lapang Anda. Dan gambar yang terakhir, mari kita baca bersama ayat ini. 1, 2, 3. Nizam menonton television. Sekali lagi kita baca. Nizam menonton television. Jadi apakah yang dilakukan oleh Nizam? Dia sedang menonton television. Baiklah murid-murid. Menonton television di sini merupakan satu aktiviti yang boleh memberikan manfaat. Maksudnya, semasa menonton television, kita menonton perkara-perkara yang bermanfaat. Boleh juga kita menonton kartun ataupun animasi, tetapi kebanyakan daripada kartun atau animasi itu kita boleh kurangkan waktu untuk menonton dan kita menonton sesuatu yang lebih berilmu dan bermanfaat seperti yang dilihat oleh Nizam kita nampak di dalam gambar ini tentang gajah. Itu boleh membuatkan kita lebih mengetahui tentang sesuatu perkara. Jadi kita mengisi masa rehat dengan sesuatu perkara yang bermanfaat. Baiklah, setelah kita membaca maklumat daripada empat gambar tadi, empat bahan tadi, mari kita coba lihat jadwal yang ada di bawah. Ini merupakan jadwal yang ada di bawah. Dan ini dibahagikan kepada dua bahagian. Pertama, aktiviti yang dilakukan dan seterusnya kebaikan daripada aktiviti yang dilakukan. Dan kalau murid-murid lihat, kita lihat gambar yang pertama ini, ayatnya cuma Maisara membina objek. Cuma dinyatakan aktiviti. Untuk aktiviti ini Maisara membina objek. Jadi aktiviti yang dilakukan adalah membina objek ditulis di dalam jadwal ini. Manakala untuk kebaikan tidak ditulis di dalam ayat ini. Kebaikan tidak ditulis di dalam ayat ini. Dan kita kena berpikir apakah makna di sebalik ataupun kebaikan di sebalik membuat aktiviti ini. Itu yang dinamakan sebagai isi tersirat. Kebaikan ini adalah isi tersirat yang harus kita pikirkan dan kita tulis bersesuaian dengan aktiviti yang dilakukan. Baik, kita balik kepada gambar yang ini. Gambar pertama, Maisara membina objek. Jadi aktivitinya adalah membina objek. Apakah kebaikan yang kita perolehi daripada membina objek? Dan isi tersirat yang disediakan di sini adalah melatih diri untuk berpikir. Ini adalah isi tersirat dan kebaikan daripada aktiviti membina objek. Boleh faham murid-murid bagaimana isi tersirat ini dihasilkan? Yaitu daripada kebaikan aktiviti membina objek. Banyak lagi sebenarnya kebaikan yang boleh kita tulis di sini dan kita boleh letakkan satu sahaja, kebaikan membuat aktiviti membina objek. Baiklah, seterusnya mari kita lihat pula gambar yang kedua.
Kavita mewarnakan lukisan. Apakah aktiviti yang dilakukan di sini? Ya, mewarnakan lukisan. Jadi mewarnakan lukisan ditulis pada bahagian aktiviti. Dan sekarang ini kita lihat kebaikan mewarnakan lukisan, yaitu tahu memilih warna. Ini adalah kebaikan jika kita rajin mewarnakan lukisan. Adakah maklumat tahu memilih warna ini ditulis pada ayat? Tidak, bukan. Jadi inilah yang dinamakan sebagai isi tersirat. Kita menyatakan kebaikan melakukan aktiviti mewarna lukisan ini. Kita berpikir sendiri untuk mencari kebaikannya. Oke, seterusnya mari kita lihat gambar yang ketiga. Apakah pula dilakukan dalam gambar ini? Rizal membaca majalah. Jadi aktiviti yang dilakukan ialah membaca majalah. Jadi membaca majalah ini ditulis pada bahagian aktiviti. Dan apakah kebaikannya? Dapat menambah ilmu. Dapat menambah ilmu tidak ada dalam ayat di atas, bukan? Jadi ini merupakan isi tersirat. Isi tersirat yaitu kebaikan melakukan aktiviti membaca majalah. Sekarang kita lihat pula gambar yang terakhir. Baik, dalam gambar yang terakhir ini kita dapat lihat dalam jadwal disediakan tempat kosong dan bermaksud kita kena isi tempat kosong ini dengan aktiviti dan juga isi tersirat yaitu kebaikan aktiviti yang dilakukan. Mari kita coba bersama-sama untuk mengisi tempat kosong ini. Gambar keempat ini mari kita baca, Nizam menonton television. Jadi apakah aktiviti yang dilakukan dalam gambar ini? Ia menonton television. Jadi menonton television ini kita tulis pada bahagian aktiviti. Menonton television. Jadi murid-murid, apakah kebaikan menonton television? Apakah kebaikan menonton television? Coba fikirkan satu kebaikannya. Dapat murid-murid? Seperti yang cikgu katakan tadi, lihat Nizam ini sedang menonton mengenai gajah. Jadi setelah menonton mengenai gajah ini, apakah yang diperolehi oleh Nizam? Salah satunya mungkin adalah dapat menambah ilmu. Jadi ini merupakan salah satu kebaikan daripada menonton television. Pastikan apa yang kita tonton di dalam television adalah sesuatu yang bermanfaat. Kita kena bijak memilih siaran-siaran yang memberikan manfaat. Baik, murid-murid boleh faham bagaimana untuk mengisi ataupun mencari isi tersirat daripada bahan. Cikgu berharap murid-murid semua dapat melihat cara untuk mencari isi tersirat berdasarkan bahan. Jadi sebagai aktiviti pengukuhan kita pada pagi hari ini, sila buka buku aktiviti Anda muka surat 58 hingga 59. Sila buka buku aktiviti Anda muka surat 58 dan 59. Kita akan coba mengisi tempat kosong dengan isi tersirat ataupun ide tersirat berdasarkan bahan yang akan kita baca. Murid-murid sudah bersedia? Mari kita baca arahan dan juga maklumat yang terdapat dalam muka surat 58 dahulu.
Baik, arahannya adalah baca teks dan lengkapkan jadwal. Baca teks dan lengkapkan jadwal. Sama seperti tadi, jadi mari kita baca teks ini. Sedia semua? 1, 2, 3. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Sekali lagi kita baca. Mimi dan Momo berjoging. Mereka berjoging di taman. Udara di taman itu nyaman. Jadi daripada teks ini kita dapat tahu bahwa ini adalah Mimi dan ini adalah Momo. Mereka sedang berjoging di sebuah taman. Cantik taman mereka kan? Mari kita baca teks yang seterusnya. 1, 2, 3. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Sekali lagi kita baca. Badan Mimi dan Momo berpeluh. Mereka membawa bekalan air. Selepas berjoging, mereka minum air. Ini kita dapat lihat Mimi dan Momo sedang berjoging dan mereka berpeluh. Dan setelah itu mereka minum air dengan bekalan yang mereka bawa sambil duduk. Mari kita terus baca maklumat ataupun teks yang terakhir di bawah. 1, 2, 3. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Sekali lagi kita baca. Mimi dan Momo gembira setelah berjoging. Mereka tidak mudah letih. Kita nampak lihat dalam gambar ini Mimi dan Momo mereka berpeluh dengan bersemangat sekali. Baik, kita sudah baca teks ini. Mari kita lihat pula jadwal yang ada di muka surat 59. Kita lihat jadwal pada muka surat 59. Dan di sini ada perbuatan Mimi dan Momo. Apa yang mereka lakukan? Kemudian di sebelahnya adalah ide tersirat. Bermaksud kita kena lengkapkan ayat ini sendiri dengan mencari makna pada ayat perbuatan Mimi dan Momo yang ada di sebelah. Mari kita lihat yang pertama. Kita lihat jadwal yang pertama. Di dalam muka surat ini ada 3 sahaja. Jadi kita lihat dulu yang pertama. Mari kita baca. Mereka berjoging di taman. Perbuatan Mimi dan Momo. Mereka berjoging di taman. Jadi apakah ide tersirat dalam ayat ini? Mengapa mereka berjoging di taman? Tempat mereka berjoging bagaimana? Kenapa mereka berjoging di taman? Tadi dikatakan udara di sana nyaman. Jadi bermaksud tempat mereka berjoging itu selesa. Selesa ataupun selamat pun boleh diletakkan. Jadi murid boleh tulis ide tersirat yang sesuai berdasarkan ayat ini, berdasarkan perbuatan ini. Kenapa mereka berjoging di taman? Ya, mereka mungkin berjoging di tempat itu karena tempat itu selesa. Jadi kalau tidak selesa, tidak mungkin mereka berjoging di taman, kan? Boleh murid-murid? Oke, kita coba lihat pula yang seterusnya. Sama seperti tadi, bahagian ini perbuatan dan di bawah ini kita kena isi
ide tersirat atau isi tersirat pada tempat kosong. Mari kita baca apakah perbuatan Mimi dan Momo. Selepas berjogging, mereka minum air. Ide tersiratnya ialah mereka minum air karena pada pendapat murid-murid, kenapa kita minum air? Ataupun kenapa mereka minum air setelah berjogging? Jadi mereka berjogging mengeluarkan peluh. Jadi setelah berpeluh, pastinya mereka akan berasa apa murid-murid? Jadi sila tulis jawaban Anda pada ruang yang disediakan ini. Mereka minum karena berasa. Nah, boleh? Oke. Baik, seterusnya mari kita lihat. Yang terakhir, yang ketiga. Oke, masih sama seperti tadi. Di sebelah ini adalah perbuatan Mimi dan Momo. Dan di sebelah ini adalah ide tersirat. Dan kita kena isi berdasarkan ayat ini. Mari kita baca perbuatan Mimi dan Momo. Mereka tidak mudah letih. Mereka tidak mudah letih. Bermaksud amalan berjogging ini bagaimana murid-murid? Lihat, mereka tidak mudah letih. Kenapa? Amalan berjogging ini boleh apa? Boleh membuatkan badan kita menjadi apa? Sehingga kita tidak mudah letih. Jadi sila tulis jawaban yang sesuai di atas garisan kosong yang disediakan. Cikgu pasti murid-murid semua dapat mengisi 40 dengan ide tersirat yang betul. Oke, boleh paham murid-murid? Jadi sampai sini saja pembelajaran kita pada kali ini. Cikgu berharap Anda dapat mengisi isi tersirat berdasarkan bahan dengan betul. Jumpa Anda lagi pada pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.